Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan baca dari muka surat 28, ke surat 28 dari ayat 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta, penguasa sekalian alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit, bumi, bulan, bintang, matahari dan seluruh yang ada di alam semesta ini, dan dialah yang mengaturkannya, mentadbirnya, mengurusnya, menjaganya, dan dialah juga yang akan membinasakannya pada saat hanya yang dia ketahui waktunya, dan segalanya akan kembali kepada dia, iaitulah Allah Subhanahu wa taala.
Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tadabbur kita pada hari ini kita nak sambung lagi berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang ada dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 127, 128 dan 129. Tiga ayat ni ada padanya kalimah Rabbana, Rabbana, Rabbana. Tiga kali Rabbana, yang menunjukkan dia adalah doa. Rabbana ni wahai Tuhan kami lah. Rabbana yang pertama Nabi Ibrahim baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana yang ketiga, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baik, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan inilah yang akan kita tadabbur pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rabbana yang pertama maksud dia apa? Rabbana yang pertama maksud dia, Rabbana ya Allah Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Satu. Rabbana yang kedua maksud apa? Rabbana waj'alna muslimain, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Islam yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah dari keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara ibadat kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Dua Rabbana. Ada lagi yang ketiga Rabbana. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat
dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab, yakni Al-Quran serta hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka dari kesyirikan dan maksiat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jelas kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tentang doa Nabi Ibrahim. Nombor satu, kita tadabbur daripada ayat ini bahawa doa ni adalah ibadat. Doa ni adalah salah satu daripada ibadat, dan nabi-nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tu nabi, kalau kita kata dia nabi, dia masih berdoa, ya Allah terimalah amalan kami. Pasal apa? Sebab doa tu sendiri adalah ibadat yang Allah Ta'ala suka. Sebab tu Nabi Ibrahim suka berdoa. Kita ni jangan bakhil dengan doa. Ni seolah-olah Allah yang berhajat kepada doa kita. Allah tawa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku nescaya aku perkenankan permohonanmu. Dalam Ramadan ni tambah-tambah lagi Allah Ta'ala bagi tawaran kepada kita untuk berdoa, sehingga Nabi SAW sebut antara tempat doa mustajab ialah seorang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Jadi doa ni adalah ibadah. Yang tu tahap nombor satu. Belum kita cerita apa yang dia minta lagi. Doa je. Doa yang simple-simple pun tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia kata doa tu biasa, orang baca biasa, orang baca ramai dah orang baca, semua dah baca. Jawapan dia biasa pada kita, tapi doa tu Allah ajar dalam Quran. Ataupun dia tak erti bahasa Arab, dia sebut, ya Allah berilah kepadaku kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah berikanlah kepadaku syurga. Ya Allah berikanlah kepadaku kesihatan, murah rezeki dan seumpama dengannya lah. Atau dia lagi kerja, ya Allah selamatkanlah perjalanan kami. Anak lagi belajar, okeylah belajar elok-elok, semoga Allah Ta'ala permudahkan abang untuk belajar. Macam tu je. Tapi doa tu sebenarnya menunjukkan kerendahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta dengan Allah, malah Allah murka kepadanya. Kita ni orang yang minta tu kita murka. Nah, mari sekali minta, mari dua kali, semalam dah datang dah. Mari 3 kali, muka tular lagi ni. Mari 4 kali, lain kali jangan datang. Mari 5 kali, tutup pintu tak buka, tak cakap apa tu. Nah, gitu kita ni manusia. Muka kita ni bersifat dengan kekurangan. Bagi habis, bagilah. Syaitan duk kata pun habis, padahal Allah kata bagi aku tambah, bagi aku tambah. Sebab dia tak tengok poket dia tak tengok kekayaan Allah. Yang jamin kekayaan tu Allah. Dia tak tengok aku keluar habis dah lah, daripada 1000 tinggal 900. Bagi pula daripada 900 tinggal pula 500. Bagi pula. Dia tak
Dia duk tengok akaun dia, nombor. Dia tak tahu rezeki tu Allah Ta'ala jamin tu. Allah Ta'ala ni kalau dia memberi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dia bagi lebih daripada apa yang kita perlu, lebih daripada apa yang kita minta. Jadi bab doa ni, siapa yang tak minta dengan Allah, Allah malah murka kepadanya. Okey, itu nombor satu, tahap dah minta tu dulu. Yang kedua, sebelum daripada sebut hajat juga, kita cerita tentang adab dalam berdoa. Adab dalam doa ni, kalau kita tengok doa ni, salah satu daripada uslub doa dalam Quran ialah dimulakan dengan lafaz Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ni uslub Al-Quran. Bila doa, Allah memulakan doa di dalamnya dengan kalimah Rabbana. Bererti maksud apa Rabbana ni? Wahai Tuhan kami. So kita minta ni dengan Allah, sebut ya Allah Tuhan kami. Kita minta dengan Allah, ya Allah Engkaulah Tuhan kami, bantulah kami wahai Tuhan. Rabbana tu kalimah tu maksud dia wahai Tuhan kami. Ada sebut Allahumma, ya Allah. Allahumma tu ya Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. Jadi dimulakan doa ini dengan menyeru nama Allah atau menyeru Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita berdoa, berdoalah kepada Allah semata-mata. Dia tak sebut ya fulan, ya syekh, ya wali, ya. Dalam Quran Allah ajar kita berdoa sebut nama siapa? Allah. Adab yang kedua yang dalam doa ni, berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada makhluk, kerana makhluk tidak memiliki apa-apa. Apatah lagi berdoa kepada patung-patung berhala, berdoa kepada orang yang tidak mendengar dan melihat, berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Semua itu bentuk-bentuk doa yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang Allah ajar dalam Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ialah berdoa kepada Allah. Lepas tu ceklah Quran, dalam doa Quran tak ada satu pun lafaz doa dalam Quran yang Allah Ta'ala ajar kita berdoa kepada selain Allah. Sebaliknya yang Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran, mula-mula lagi Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dulu lagi doa ni milik Allah. Sebab yang mendengar doa tu siapa? Allah. Yang memakbulkan doa tu siapa? Allah. Yang menunaikan hajat orang yang meminta tu siapa? Allah. Yang berkuasa memberi manfaat dan mudarat tu siapa? Allah. Yang memiliki kekayaan yang tidak pernah habis tu siapa? Allah. Allah lah tempat untuk kita berdoa. Tiada yang layak untuk kita doakan kepadanya melainkan Allah semata-mata. Jadi berdoalah kepada Allah. Itu adab nombor 2. Kalau kita perhati pula adab nombor 3 dalam ayat, dalam tiga-tiga ni
Tuan-tuan perhati dalam tiga ayat ni, dia bukan sekadar sebut nama Allah, tak sebut minta dengan Allah, tetapi bersama doa dia ada pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Perhati deh. Ayat Rabbana taqabbal minna. Ayat berapa? Ayat yang ke 127 tu. Cuba tengok ayat 127. Rabbana yang pertama, Rabbana taqabbal minna. Habis doa apa? Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana yang kedua, hujung dia apa? Innaka antat tawwabur rahim. Engkaulah yang maha menerima taubat dan Engkaulah yang maha mengasihani. Rabbana yang ketiga apa? Innaka antal azizul hakim. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha bijaksana. Sebab tu dalam doa kita sebut nama-nama Allah. Uslub ni kita panggil uslub. Cara ni siapa ajar kita ni macam ni? Allah. Quran ni kan panduan untuk kita, hudan lil muttaqin. Sebab tu bila kita berdoa, ya Allah, terimalah taubatku ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat. Ya Allah, murahkanlah rezekiku ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, tautkanlah hati di kalangan kami saudara-saudara yang beriman. Janganlah Engkau jadikan di antara kami sebarang permusuhan, kerana Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ni fa anta ahlun an tuhmad wa anta ahlun an tu'bad. Allah ni dialah yang sebenar-benarnya layak dipuji, dan dialah yang sebenar-benarnya yang layak untuk diibadahi. Pasal apa? Sebab dialah satu-satunya yang sempurna, yang tidak ada tandingan baginya, dan kepadanya lah kembali segala nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Jadi bila berdoa, pujilah Allah. Lepas tu kalau dalam Fatihah pun Allah Ta'ala ajar, Fatihah ni sebenarnya doa. Kalau nak tengok seni berdoa ni, tengok Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dia tu siapa? Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin itu sama dengan Rabbana Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam dengan Tuhan kami. Maknanya dialah pemilik sekalian alam dan dialah juga pemilik kami. Ar-Rahmanir Rahim, puji Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, dialah pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Habis dah minta, habis dah merendahkan diri kepada Allah, habis dah puji Allah, barulah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hidayah. Jadi Fatihah ni sebenarnya adalah baik-baik doa yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita ni senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah tu doa. Fatihah tu sendiri tu adalah doa. Sehingga Allah Taala jawab. Allah Taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, qasamtus salah baini wa baina abdi. Allah Taala kata, aku bagikan Fatihah ni dua, antaraku dengan hamba-hambaku.
Bila dia sebut alhamdulillahirabbil alamin, Allah Taala jawab hamba aku tu dia puji aku. Bila dia kata ar-rahmanir rahim, hamba tu puja aku. Bila kata maliki yaumiddin, hamba aku tu agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Taala kata inilah dia perjanjian antara aku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia nak. Dia ni minta apa aku nak bagi, sebab dia dah janji dia tak akan minta melainkan kepada aku. Barulah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami hidayah. Allah Taala kata bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Doa ni tuan-tuan kita dengan Allah. Nabi SAW sebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni inti kepada ibadat. Jadi tak peliklah kalau Nabi Ibrahim alaihissalam semulia antara Nabi ulul azmi yang paling mulia, tapi dia juga Nabi yang banyak berdoa. Sebab bila meminta dengan Allah ni tidak tidak jemu, tidak bosan. Lagi banyak minta, lagi banyak Allah Ta'ala suka. Lagi tinggi darjat kedudukan seseorang. Meminta dengan Allah ni ada nilai perhambaan. Tidak meminta kepada Allah ada nilai kesombongan. Walaupun Nabi kata minta dengan Allah, walaupun selipar, walaupun baju, walaupun makanan. Kita sakit sikit 10 telan Panadol, ya Allah sembuhkanlah aku. Kita cari selipar kita tak jumpa, ya Allah manalah selipar aku, tunjukkanlah aku, ya Allah selipar aku kat mana. Balik-balik tarawih tak jumpa selipar, ya Allah mana selipar aku ni, ya Allah tunjukkanlah aku selipar aku kat mana. Waktu kita nak pakai baju duk cari-cari, ya Allah bagilah aku baju mana yang nak pakai hari ni. Nabi kata minta walaupun selipar. Hilang selipar kita, hilang. Allahu Akbar, mana pula selipar aku ni hilang. Keluar-keluar mai tarawih hilang selipar. Cari-cari tak jumpa. Jumpa pula sebelah tinggal. Sebelah lagi tak tahu gimana. Hilang pula dah selipar aku. Sebelum daripada dia caci kau dia maki, mana budak mana ambil selipar nak marah. Dia kata ya Allah, mana selipar aku sebelah lagi ni. Ingat ya, Nabi suruh minta dengan Allah. Hatta selipar, ya Allah mana selipar aku ni, kembalikanlah selipar aku ya Allah. Kalau tak ada tak hilang juga. Rezeki kita tak ada hari ni selipar, Allah nak bagilah tu selipar baru. Kita kaitkan dengan Allah. Doa ni tuan-tuan satu nilai perhambaan. Jadi Nabi Ibrahim ni banyak doa dia, dan doa Nabi Ibrahim banyak yang Allah abadikan dalam Quran ni sebab dia special. Okey. Lepas kita bincang bab adab tadi, rekah ialah pasal ni saya tengok ada lagi. Ustaz Fahmi Rusli akan datang cerita tentang adab-adab dan fiqh doa. Nanti dia cerita panjang lebar. Kita nak cerita tadabbur kita ayat ni. Selepas daripada kita cerita bab adab tadi sikit, isi kandungan doa Nabi Ibrahim pula. Dalam 3 ayat ni apa isi kandungan doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadat kami. Bererti kalau kita ambil satu sudut pandang, Nabi Ibrahim pun takut andai amalan dia tidak diterima oleh Allah. Padahal dia ni Nabi, kekasih Allah lagi, Khalilullah. Dalam keadaan dia ni Khalilullah, tinggal anak dia sebelum daripada ni kerana Allah. Kemudian pernah nak sembelih anak dia pula kerana Allah. Allah perintahkan dia bina Kaabah setelah Nabi Ismail tu besar. Tiba-tiba setelah daripada dia bina Kaabah, dia dah buat dah Allah Ta'ala suruh ni. Setelah tu dia kata Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Tuan-tuan faham apa? Betapa seorang Nabi yang dikasihi oleh Allah masih meminta kepada Allah agar amalannya diterima. Pas kita ni bila beramal seolah-olah
mesti Tuhan terima. Takkanlah Tuhan tak terima. Ayat kita dah buat lain daripada hak Nabi ajar. Nabi ajar lain, kita kata tak boleh buat macam ni Nabi SAW ajar kita macam lain. Lain pun takkanlah Tuhan tak terima. Ayat takkanlah Tuhan tak terima ni, kalau bahasa hamba kurang sopanlah dengan Tuhan dia. Kurang sopanlah, pasal seolah-olah melazimkan Tuhan dia menerima apa yang dia buat. Kita dengan majikan kita tak boleh melazimkan Tuhan kita, bos kita, apa kita buat. Kita kena buat sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Atas nama hamba ni, Tuhan, boleh tak saya buat macam ni? Kita pun dah buat, siap dah. Tuhan, dah jadi ke macam ni? Tuhan, okey tak macam ni, okey tak? Tak ada kita kata selepas kita siap, bos dah siap ni. Takkan tak terima kan? Sakanlah kita kata gitu ke bos kita. Ayat nilai hamba ni, Rabbana taqabbal minna, menunjukkan kita bimbang amalan kita tidak diterima. Dan yang kedua, menunjukkan Nabi Ibrahim apabila beramal, dia beramal mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu dia berharap agar apa yang dia buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, kami berdua. Padahal dia dua orang ni bukan orang Muslim je. Nabi Ibrahim ni bukan level orang Islam biasa lah bahasa kita, bukan level orang awam. Hak doa ni, ya Allah jadikanlah kami ni orang Islam, bahasa kita mudah, ya Allah jadikanlah kami berdua ni orang Islam. Hak doa lagu tu siapa tu? Dia bukan orang Islam dah, dia dah Islam dah. Bukan setakat dah Islam, dia tu Nabi. Tapi masih berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami berdua ni orang Islam. Ini lebih kurang sama dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita yang dah Islam ni kena minta juga kekal di atas Islam. Kita yang dah Islam ni kena minta juga hidayah dari Allah. Jangan kata aku dah Islam, dah dapat hidayah, tak perlu lagi minta dengan Allah. Dah, tak boleh. Kita yang dah Islam ni, kita tak tahu depan hari kita macam mana. Hidayah ni bukan milik kita, hidayah ni milik Allah. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, ada di kalangan orang yang terbalik hati dia daripada kalangan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, diberikan kedudukan yang tinggi. Bukan setakat biasa-biasa duk penulis kitab, tapi akhirnya berpaling daripada Islam. Sebab tu Islam ni bukan dengan kepandaian. Kalaulah Islam tu didapati dengan kepandaian, nescaya semua doktor-doktor pakar ni akan jadi orang Islam. Kalaulah Islam tu dengan kepintaran, nescaya semua orang yang ada PhD ni jadi Islam. Tapi bila kita tengok ada orang yang tak belajar, duduk di kaki lima, gelandangan, makan pun apa yang ada, tapi dalam satu ketika dia menadah tangan minta dengan Tuhan, lalu kita katakan bahawa inilah hidayah. Ada hidayah orang yang bukan semua orang gelandangan gitu, tapi nak ayatnya bila kita buat dua perbandingan, dan sebaliknya ada juga gelandangan yang mana tak belajar, tak beriman, dan ada juga orang PhD yang beriman. So kita katakan dia bukan berkait dengan kepintaran, malah bukan juga berkait dengan kebodohan, tetapi Islam nombor satu sekali ialah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ni bab hidayah ni mintalah dengan Allah. Pasal Nabi Ibrahim pun minta dia jadi orang Islam. Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun minta ditetapkan iman. So kita pun nak minta. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dari zuriat kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Doa yang kedua ni, ketiga ni, doa dia Nabi Ibrahim ni, dia doakan juga zuriat keturunannya. Zuriat keturunannya. Wa hadzal qadar, dia kata semua hadzal qadar marghubun fihi syar'an. Perkara ini dituntut dalam syarak. Ada ni, saya nak sebut muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang benda yang kita tak nampak dan kita tak rasa nikmat dia, ialah apabila lahir dari zuriat kita orang yang beriman. Kalau kita ni, orang tanya kita, berapa ramai dah kamu ni ajak orang masuk Islam? Berapa ramai? Saya kadang-kadang kita malulah dengan kawan-kawan yang memfokuskan dakwah dia, dakwah non-muslim. Kita jumpa sahabat-sahabat yang dakwah non-muslim ni, berapa ramai dia masuk Islam? Orang ni jawab. Saya pernah jumpa dengan seorang pendakwah Filipina. Cerita ni hampir 8 tahun dululah, 8 tahun ataupun 10 tahun kalau, tapi tak apa 10 tahun, 8 tahun. Satu ketika saya pergi ke Indonesia, jumpa dengan pendakwah-pendakwah Nusantara, termasuk Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura. Sajalah kita ada program kat sana. So dalam program tu penganjur dia syekh lah, syekh Arab ni. Dia bila dia tanya macam mana dakwah tempat kamu, maka kita ni kena bentang apa yang kita buat, dakwah tempat kita, keadaan kita macam mana. Sajalah kita kongsi maklumat dengan kawan-kawan, mana tahu pengalaman dia manfaat untuk kita, pengalaman kita manfaat untuk dia. Jadi seorang syekh tu dia tanya seorang pelajar, bekas pelajar, di pelajar Universiti Madinah belaka lah. Ni guru kami lah buat di Indonesia dulu. Dia orang Filipina. Saya cerita pengalaman dia sikit. Saya pun lupa nama dia. Tapi al-kisahnya, dia masuk Universiti Madinah ni usia dia dah tua. Dan dia kata dulu sebenarnya dia lahir sebagai seorang Kristian. So cerita dia masuk Islam tu menarik dah. Macam mana? Dia pergi ke Arab Saudi bekerja sebagai mekanik. Tapi di Saudi tu setiap malam ada orang akan buat jamuan makan untuk expatriate ni. Pekerja-kerja ni bagi makan sambil dakwah, sambil makan sambil dakwah. Jadi dia orang ni dia pergi sebab makan free. Pergilah makan free duit hak ada, dia nak hantar balik kampung, dia makan di situ, makan free, dia pergi. Tapi orang sana bukan bagi makan dia, sambil makan tu ada syekh ceramah. Tengah-tengah ceramah tu syekh ni duk sebut tentang Islam, Kristian, Islam. Dia ni agama Kristian. Dia udah kata macam lah Kristian ni tak betul sangat, Islam pun ada juga tak betul. Bahasa dia Kristian. Akhir sekali dia minta dengan syekh tu satu naskah Quran untuk dia kaji, dan dia nak sebut pada syekh tu Islam pun ada juga tak betul. Sebab syekh ni kata Kristian ni ada ayat Taurat bertembung dengan ayat ni, ayat gini, Bible gini ceritalah. Dia pun minta satu naskah Quran untuk baca. Tujuan dia, kalau dia dah pergi makan tu, kalau syekh cakap, dia nak berhujah dengan syekh tu. Dia nak makan tapi dia nak
qaddar Allah, dia kata aku baca, Allah buka hati, akhirnya masuk Islam. Dia masuk Islam umur 20-an, 25 atau 26. Bila masuk Islam, nak masuk Universiti Madinah masa tu umur dia mesti bawah 24 tahun. Sampai sekarang ni pun nak masuk untuk degree bawah 24 tahun. Jadi dia minta dengan guru dia, akhir sekali adalah seorang bantu dia masuk Universiti Madinah umur dia 26. 2 tahun lepas daripada maksimum umur, tapi dia dapat masuk dengan recommendation lah. Dia masuk basic, dia belajar basic. Bahasa Arab ni basic. Oh, macam anak entah balik lah tu. Tapi muka dia duduk di Arab Saudi dah, dia cepat lah belajar. Belajar Universiti Madinah sampai alhamdulillah habis belajar, jaya dapat degree. Kemudian dia tak balik lagi ke Filipina, dia bekerja di pusat dakwah. Pasal sana banyak orang Filipina kan, expatriate sana kerja. Jadi dia berdakwah untuk orang Filipina di Arab Saudi. Lepas lama tu Syekh dia berpesan, ginilah kamu balik dakwah di Filipina tu lagi ramai orang. Dia pun balik buka lah center, Islamic Center di Manila. Buka Islamic Center di Manila, asal seorang mekanik berakhir dengan seorang pendakwah yang ada Islamic Center di Manila. Syekh kami tanya, berapa orang dah masuk Islam dengan kamu? Dia kata, tak ingat dah Syekh. Kita ni bila Syekh tanya berapa orang dah masuk Islam dengan kamu, kita jawab kira kepala kita 10 orang tak siapa. Pasal apa? Kita ni ceramah banyak orang Islam dah. Syekh tanya dia berapa orang, dia kata tak ingat. Saya kata 100 lebih, dia tu 200 lebih, 500 lebih. Saya kata 1000 pun lebih. Akhir sekali kita hak ngaji daripada sekolah rendah dengan tadika Islam dah, sekolah rendah mengaji ada mata pelajaran Islam, ngapa Quran lagi maktafih, kemudian diploma Quran lagi begini. Kita ni ngaji daripada awal sampai degree habis tak sampai 10 orang. Dia ni mekanik, asal mekanik. Orang masuk Islam dengan dia 1000 lebih. Kita berasa Allah kerdilnya aku. Nah, ada sebahagian orang dia kata berapa orang masuk Islam? Tak ada, zero. Tapi itu satu cerita. Kemudian bila saya baca lagi, rupa-rupanya antara kelebihan yang ada pada kita, bukan sahaja kita boleh bangga dengan kita mengislamkan orang yang lahir sebagai orang agama lain, kita juga sebenarnya boleh bangga dengan Allah bila Allah lahirkan orang Islam melalui zuriat kita. Contohnya kita kata, berapa orang Islam kamu dah Islamkan? Aku tak pernah mengislamkan orang, tapi aku ada 10 orang anak yang beragama Islam. 10 orang beragama Islam tu daripada mana Islam mereka? Daripada mak ayah kan. Sebab Nabi SAW kata, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak lahir melahirkan dia atas fitrah. Kemudian ibu bapa dia lah, jadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, ibu bapa dia je. Dalam erti kata lain, yang kita corakkan untuk anak tu agama dia, itu juga sebahagian daripada dakwah kita. Kalau kita kata saya tak ada mengislamkan orang, tak, kita tanya mu ada berapa orang anak? Ada 3 orang anak Islam, ya. Maka dalam di sisi Allah kamu ada 3 orang yang kamu islamkan, kerana dia lahir daripada zuriat keturunan kamu. Mu ada berapa orang anak? 10 orang anak. Maka kamu mengislam, menjadi sebab Islamnya 10 orang.
Mu ada berapa? 15 orang anak. Oh, zaman dah ni tak anak dah 15, tak kat 3 je. 3 dapat 3. Dah. Sebab tu Nabi SAW ni dalam bab anak ramai ni Nabi memang galak. Bukan sekadar kerana nak kemuliaan aku dulu anak. Tak, mulia dakwah Nabi SAW, umat Islam jadi ramai. Dan kemudian kita sendiri sebagai ayah ni, kita ajar anak kita sebut nama Allah, kita ajar anak kita azan, kita ajar anak kita nak makan baca bismillah, kita ajar anak kita nak baca doa masuk tanda, kita ajar anak kita mu tengok siapa dia cipta bulan tu, dia kata Allah. Semua ni adalah dakwah kita, yang maknanya hasil insya-Allah dinilai oleh Allah sebagai sebab Islamnya seseorang. Sebab tu dia panggil mura'ah, menjaga keturunan ni sebahagian daripada maksud yang ditunjukkan oleh syarak. Jaga keturunan. Dan kita ambil faedah daripada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan sekadar doa dia ni Islam, dia doa zuriat keturunan dia juga Islam. Doa juga zuriat keturunan kita ni biarlah Islam yang baik. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hak ada cucu-cucu lah, ada anak-anak hak masih boleh beranak, suruh dia beranak ramai-ramai. Kalau hak ada mampu lagi lah. Tapi zaman lah ni dia kata bukan tak nak beranak ustaz, ekonomi payah lah ni. Tak apalah, rezeki tu minta dengan Allah. Ikhtiar kita tu, mana yang ada tu ikhtiar lah. Kita sebut lagu tu pun tak boleh challenge. Saya sebut lagu ni pun tak boleh challenge tok nenek orang dulu. Tok nenek dulu anak belah-belah. Saya kalau ni anak berapa? 6, 7. Oh ramai je. Pasal apa? Tanya 3, 4, 2. Kalau tak ada rezeki tu kita tak boleh kata ihtisab dia di sisi Allah. Tapi ada setengah tu memang dia memang rancang, dia tak nak banyak. Dia nak sekat tu je. Tu kita kata rezeki masing-masing. Tapi kita katakan kalah kita dengan generasi dulu. Tok nenek kita dulu anak berapa? 10, 8 tu kira sikit. Belah-belah pun ada. Belah-belah seorang mak, bukan mak dua dak. Seorang mak tu belah-belah. Allahu Akbar. Kemudian semua Islam. Bayangkan di akhirat nanti bila semua anak-anak ni minta dengan Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sebelah orang bila dia meninggal, sebelah orang minta keampunan untuk dia. Cerita bab ni tuan-tuan panjang lagi lah, tapi kena sambung semula. Tak habis doa Nabi Ibrahim ni istimewa. Kita akan baca minggu depan cerita masih lagi bab doa, kerana Ramadan ni adalah bulan kita berdoa. Jadi buatlah karangan sikit, perhatikan doa yang kita boleh baca dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.